116 maut akibat gempa di China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Ijtawan Hanafi dalam Dunia 10. 116 orang maut susulan gempa bumi bermagnitud 6.2 yang menggegarkan Gansu dan wilayah Shanghai di China pada Isnin. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, gempa bumi itu berlaku pada 11.59 malam pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak di Perbandaran Luigo kira-kira 8 km dari ibu negeri Jishishan Bowen, Dongxiang, daerah otonomi Sala. Saksi memaklumkan bahawa gempa bumi telah menyebabkan kerosakan rumah, jalan raya dan infrastruktur lain. Beberapa kampung turut terputus bekalan elektrik dan mengalami gangguan air. Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah telah mengerah seramai 580 penyelamat yang dibantu sebanyak 88 jentera bomba, 12 anjing pengesan selain lebih 10,000 peralatan ke kawasan bencana. Pihak berkuasa keretapi telah menggantung perkhidmatan keretapi penumpang dan kargo yang melalui zon gempa serta mengarahkan pemeriksaan keselamatan landasan keretapi. Sehingga kini, kerja mencari dan menyelamat masih dijalankan. Sekurang-kurangnya 13 maut manakala 178 lagi cedera dalam insiden letupan dan kebakaran di sebuah depo bahan api di Conakry, Guinea. Daripada jumlah itu, 50% mangsa cedera ringan dan telah dibenarkan pulang ke rumah selepas menerima rawatan. La situation est déjà sous contrôle et nous dénombrons à cette heure-ci 178 personnes prises en charge, dont 10 dans les structures privées. Sur les 178 personnes reçues, dont 89, soit 50%, ont regagné leur famille avant 6 heures du matin. Malheureusement, dans les deux hôpitaux nationaux, Ignace Dine et Donka, nous avons reçu 13 dépôts de corps, dont 2 décès à l'arrivée aux alentours de midi. Insiden berlaku pada tengah malam Isnin itu dimulakan dengan kebakaran dan disusuli letupan besar yang merosakkan beberapa bangunan berhampiran. Punca letupan di depot yang membekalkan sebahagian besar bahan api di Guinea itu masih belum dapat dipastikan. Gunung berapi di barat daya semenanjung Rifkanes, Iceland terus memuntahkan laharnya. Letusan berlaku susulan gempa bumi kira-kira pukul 9 malam pada Isnin. Letusan berlaku berhampiran Sunda Dukar kira-kira 4 km timur laut Bandar Grindavik. Pusurujaya Polis Kebangsaan Iceland menaikkan tahap perkhidmatan pelindungan awam daripada amaran kepada kecemasan sebagai tindak balas kepada letusan itu. Pusat Penyelarasan Pertahanan Awam juga diaktifkan. Pihak berkuasa meminta orang ramai tidak pergi ke lokasi letusan dan semua jalan ke Bandar Grindavik ditutup. Menurut ahli vulkanologi, rekahan di gunung berapi sudah mencecah hingga 4 km. Aliran lahar juga jauh lebih besar iaitu sekitar 100 hingga 200 meter padu sesaat. Letusan dianggarkan akan berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Sejak 24 Oktober, ahli meteorologi Iceland telah memantau peningkatan aktiviti seismik di semenanjung Rifkanes. Sebagai langkah berjaga-jaga, pihak berkuasa memindahkan hampir 4,000 penduduk dari Bandar Grindavik pada 10 November lalu. Lebih 200 penduduk mengadakan bantahan terhadap ketibaan berterusan pelarian Rohingya ke beberapa kepulauan di Indonesia. Ia berikutan pelbagai masalah yang timbul sejak kedatangan pelarian Rohingya sebelum ini. Penunjuk perasaan kebanyakannya terdiri daripada penduduk dan pelajar. Mereka menggesa pihak berkuasa dan agensi pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk mengeluarkan semua pelarian Rohingya dari Pulau Sabang. Etnis Rohingya ini walaupun mereka terisolasi dan isolasi di suatu kamp, tapi mereka menurut pandangan dari masyarakat ada beberapa hal yang menyalahi
adat istiadat yang ada di Aceh, terutama yang di Sabang, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena keparnokan masyarakat terhadap isu-isu yang beredar selama ini di sosial media. Sebagaimana kita ketahui, sosial media saat ini sangat kuat dan isu-isu itu gampang sekali tersebar ya. Kami nggak mau memang ada Rohit di sini. Kami harus dia pindah dari tempat kami di sini, pindah dari kota Sabang ini. Jangan ada dia lagi di sini, meresahkan kami masyarakat semua. Dengan anak-anak kami bisa merusakkan dengan anak-anak kami juga. Kami minta dia harus segera pindah dari kota Sabang ini. Udah ada pemberitaan yang kami lihat sendiri, itu udah ada orang mafianya, orang yang memasukkan ini, mau bunuh mau apa, yang penting dia dapat uang. Ini orang ini harus dikejar terus, harus dapat ditangkap. Kalau enggak ini di Pulau Rondo sudah ada 8 kapal lagi berputar-putar, mau masuk lagi ke Aceh. Kementerian Kesihatan Indonesia mengesahkan penemuan kes jangkitan COVID-19 varian JN1 di Jakarta dan Batam. Kes masing-masing satu jangkitan di Jakarta Selatan pada 11 November, Jakarta Timur pada 23 November dan di Batam pada 13 Disember. JN1 dijangka memberi kesan ke atas kesan dan corak penularan COVID-19. Berdasarkan laporan, setakat 18 Disember, 2 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan di Hospital Dr. Muhammad Hussein di Palembang dan Hospital Wilayah Tarakan, namun bukan disebabkan oleh varian JN1. Seorang pesakit yang meninggal dunia telah divaksin 2 kali dan mempunyai komorbiditi, manakala seorang lagi tidak mengambil vaksin dan mengalami jangkitan paru-paru. Laporan perkembangan penularan COVID-19 yang diterbitkan pada 18 Disember menunjukkan terdapat 2,243 kes baharu penularan COVID-19 dengan 2 kematian di Indonesia. Sementara itu, Kerajaan Singapura mengeluarkan garis panduan baharu untuk pelancong dan rakyatnya selepas merekodkan peningkatan 56,000 lagi kes COVID-19 di negara itu. Kementerian Kesihatan Singapura menasihatkan penggunaan pelitup muka di tempat yang sesak, terutamanya di kawasan tertutup. Pelancong juga digesa untuk mengamalkan langkah berjaga-jaga seperti memakai pelitup muka di lapangan terbang dan mengelakkan kawasan sesak yang mempunyai pengudaraan buruk. Mengikut kemas kini terkini, terdapat kira-kira 56,043 kes COVID-19 yang dilaporkan sepanjang minggu antara 3 hingga 9 Disember 2023. Ia merupakan peningkatan ketara daripada 32,035 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Purata kemasukan ke hospital setiap hari akibat COVID-19 meningkat daripada 225 kepada 350 berbanding minggu sebelumnya. Purata kes yang dirawat dalam unit rawatan rapi turut meningkat daripada 4 kepada 9 orang. Umpama hilang arah meski Amerika Syarikat meminta lebih banyak bantuan kemanusiaan disalur kepada rakyat Palestin di semenanjung Gaza, namun pada masa sama rakan karib rejim Israel itu tetap bertegas untuk terus bekalkan senjata kepada tentera penjajah Zionis. Perkara tersebut dinyatakan Setiausaha Pertahanan Amerika Lloyd Austin ketika mengadakan lawatan ke negara haram itu. Beliau mengesahkan Washington akan terus menyediakan amunisi kritikal, kenderaan taktikal dan sistem pertahanan udara. Bagaimanapun, Austin menambah lawatannya tidak bertujuan untuk menentukan garis masa atau syarat untuk perang. Sementara itu, 110 orang lagi terbunuh dalam serangan terbaru Zionis di kamp pelarian Jabalia di luar Gaza City. Pertempuran berterusan yang memasuki bulan ketiga menyaksikan lebih banyak pertumpahan darah berlaku. Kekejaman diteruskan walaupun Israel berdepan kritikan dunia. Ia termasuk daripada kumpulan hak asasi manusia yang mendakwanya sengaja menyebabkan penduduk Palestin kelaparan dalam kempennya memerangi Hamas. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan 19,453 penduduk di wilayah terkepung itu terbunuh sejak serangan Israel 7 Oktober lalu.
52,286 orang lagi cedera. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menangguhkan undian resolusi yang menuntut gencatan senjata baharu di Gaza. Emirat Arab Bersatu UAE yang merangka draft resolusi berkenaan meminta undian yang dijadualkan pada pukul 5 petang Isnin waktu tempatan ditangguhkan. Ia bagi membolehkan rundingan yang rumit diteruskan. Pengundian tersebut dijadualkan semula hari ini. Draft resolusi itu menggesa gencatan senjata segera dan berkekalan dikuatkuasakan di Gaza. Ini bagi membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan dengan selamat dan tanpa halangan. Selain menekankan kepentingan menyatukan Gaza dengan tebing barat di bawah pihak berkuasa Palestin. Liga Juara-Juara Eropah UCL, undian pusingan 16 terakhir yang berlangsung baru-baru ini menyaksikan juara bertahan Manchester City bakal berdepan klub Denmark FC Copenhagen. Aksi tersebut wajar dimanfaatkan sebaiknya oleh City andai mahu mengekalkan kejuaraan. Mengikut prestasi semasa, skuad kendalian Pep Guardiola dijangka tidak berdepan masalah untuk mara selepas menang kesemua 6 perlawanan untuk menguasai kedudukan teratas kumpulan G. Sementara Copenhagen hanya berjaya menang 2 pertemuan meskipun bergelar naib juara kumpulan A. Real Madrid yang tewas aksi final ke atas City musim lalu pula diundi menentang RB Leipzig. Berdasarkan pertemuan terakhir, juara 14 kali UCL itu tewas 2-3 ke atas Leipzig semasa aksi peringkat kumpulan F musim lalu. City dan Real masing-masing akan berkunjung ke tempat lawan pada 14 Februari 2024 untuk aksi timbal balik pertama. Dan berikut keputusan undian 12 lagi pasukan. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Widish Tawan Muhammad Hanafi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.